Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita kumpul lagi pada malam ini. Dan Allah Taala turunkan hujan rahmat ke atas kita. Dan setiap kali nampak hujan turun, kita patut doa seperti yang Nabi ajarkan. Ini untuk kita lafazkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, hujan yang bermanfaat. Tengok hujan turun, patut kita doa Allahumma sayyiban nafi'a. Baik, okay, kita masih lagi bincang kita. Alhamdulillah, dah masuk berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Sebab kita pernah sebut itu berkenaan dengan tanda kiamat. Dia ada kecil, dan kecil itu pula sebenarnya terbahagi kepada 3 bahagian, yakni yang berlaku dan takkan berulang. Kemudian bahagian kedua yang berlaku berulang-ulang kali. Mana kita lihat tiap kali nampak kita ingat inilah dia, tiap kali nampak kita ingat inilah dia. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kecil yang belum lagi terjadi. So kita insya-Allah akan follow up satu persatu dan kemudian baru kita bincang tanda kiamat besar yang dia tak ada ulangan dan bahkan tak terjadi lagi setakat ini. Baik. Jadi hari itu kita bincangkan dan tanda kiamat kecil yang pertama kita ambil, kita sebut berkenaan dengan tentang dekatnya perutusan Nabi SAW dengan kiamat. Nota minta maaf saya tak dapat nak bagi kepada tuan-tuan lagi sebab hari tu saya format laptop, jadi saya tak ingat fail kat mana. Nanti jumpa balik saya bagi insya-Allah. Okey, jadi tanda kiamat kita bincangkan. Yang pertama adalah tentang perutusan Nabi. Nabi sendiri SAW, batang tubuh baginda tu adalah sebenarnya tanda kiamat. Jadi kita bincangkan hari itu. Sebab baginda adalah Nabi yang terakhir dan tak ada Nabi lagi selepas baginda SAW. Dan memang kiamat pasti berlaku pada umat baginda. Takkan ada Nabi lain dah. Itulah Nabi, salah satu Nabi yang telah utuskan yang beriringan dengan kiamat. Seperti yang kita tengok Nabi sebut, bu'istu wasa'atu kahatain, diutuskan aku dan kiamat macam ni. Nabi tunjukkan dengan apa yang masih lebih daripada tu, itulah tinggal daripada umur dunia. Ceritakan berkenaan dengan perkara berkenaan. Baik, okay, hari ini kita masuk yang kedua, iaitu perutusan Nabi. Yang ini kita akan bincangkan insya-Allah berkenaan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, apa mengenai kematian Nabi SAW berkenaan dengan dekatnya kiamat. Sebagaimana baginda SAW, baginda alaihi salatu wassalam, telah memberitahu tentang perutusan baginda itu sendiri. Mana baginda diutuskan tu adalah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Demikian juga baginda beritahu bukan setakat perutusan baginda, bahkan kematian baginda ke atas baginda selawat dan salam adalah dalil dan juga petunjuk tentang dekatnya kiamat. Dalam hadis yang sahih, ini riwayat Bukhari juga, Ahmad, Bukhari, Ahmad dan Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Dalam hadis berkenaan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitun nabiyya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Wa huwa fi kubbatin adamin, bagi dia dalam satu kubah, satu kemah daripada kulit. Dia jumpa Nabi dalam satu kemah daripada kulit, dibuat dari kulit. Faqala, maka dekat situ dia dengar Nabi bersabda. Pada permulaan tu ada para sahabat berbincang-bincang tentang tajuk kiamat. Maka Nabi pun ketika dia datang, Abu Malik, dia datang dia dengar Nabi kata kepada para sahabat yang lain, udud sittan, kiralah 6 perkara, hitunglah 6 perkara, baina yaday sa'ah, sebelum datangnya kiamat. Kiralah 6 perkara sebelum datangnya kiamat. Dan ini sebenarnya hadis ni dia ada tertib, sebab Nabi SAW sebut kemudian, summa. Dia ada satu lagi hadis yang lain, nanti kita akan bincangkan hadis tersebut. Nabi sebut 10 perkara sebelum berlakunya kiamat. Yang tu Nabi tak gunakan summa. Dalam bahasa Arab benda ni ada kepentingan bila kita tahu kata hubung tu pakai apa. Kalau kata summa ni dia kemudian tapi tak tahu, dia ikut tertib. Maksudnya jarak itu jauh tapi ikut dengan tertib. Kalau kita kata fa, lantas dengan segera, mana lepas ni jadi, ini jadi, lepas ni jadi. Dia tak bertangguh atau mana ada jarak. Tapi kalau kita gunakan waw dan ataupun kita gunakan kalimah yang lain yang gunakan sebagai penghubung tanpa summa atau fa, dia tak ada ikut tertib tadi. Dan
sebut 10 perkara. Nanti kita akan baca satu lagi hadis yang tentang 10 perkara. Ni 6 perkara ni memang dia ikut tertib. Satu demi satu. Baik. Nabi kata kiralah 6 perkara sebelum datangnya kiamat. Pertama Nabi kata mauti, kematianku. Summa, kemudian. Saya kata summa, kemudian Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Summa mautan ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam. Kemudian kematian yang akan mematikan atau meragut pada kalian seperti sesemua kambing. Nanti ini semua ni yang saya sebut 3 ni dah settle. Nanti kita akan pergi satu persatu. Bab mati Nabi, kemudian kita akan pergi berkenaan Baitul Maqdis ditakluk, kemudian berkenaan dengan kematian atau ta'un yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab. Ikut tertib tu memang berlaku macam tu. Okey. Thumma istifadatul mali, kemudian akan melimpah harta. Hatta yu'ta rajulu mi'ata dinar, akan melimpah banyak harta sampaikan seorang lelaki itu diberikan 100 dinar. Fayazallu sakhitan, dia masih tak puas hati. Ni yang keempat. Nanti kita akan pergi juga tajuk dia. Kemudian thumma fitnatun, kemudian nanti akan berlaku satu fitnah. La yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu, takkan tinggalkan satu rumah pun diberikan orang Arab kecuali dia pasti akan masuk. Okey. Kemudian thumma hudnatun, kemudian perdamaian, gencatan senjata, bainakum wa baina bani asfar, di antara kamu dan bani asfar. Asfar dalam bahasa Arab bermaksud kuning. Allahu alam. Nanti kan ada orang baca Cina lah sebagainya. Kita tinggalkan kepada pengertian tu nanti insya-Allah. Okey. Okey, asfar fayaqdiruna fayatunakum hatta samanina ghayatan. Lalu mereka akan fayaqduruna. Di sini lafaz yang dalam Bukhari, lalu mereka akan membuat pengkhianatan. Lalu fayatunakum tahta samanina ghayatan. Lalu mereka datang kepada kalian di bawah 80 panji. Tahta kulli ghayatin isnai asyara alfa, di bawah setiap panji itu 12,000 orang. Nak ceritakan ramainya. Okey. So jadi kat sini kalau ikut hadis Nabi ni ada tertib, dan Nabi sebut satu persatu kematian baginda, penaklukan Baitul Maqdis, kemudian wabak penyakit yang mati para sahabat padanya seperti matinya kambing, sesemua kambing. Kemudian berlaku melimpah ruahnya harta. Kemudian berlakunya satu fitnah yang tak ada rumah orang Arab kecuali pasti dia akan masuk. Dan yang terakhir perdamaian di antara kita dengan salah satu bangsa dekat dunia ini nanti, umat Islam dengan bangsa tersebut. So jadi kalau kita kira kat sini, ni 6 kita akan pergi satu persatu. Kita akan pergi yang pertama dengan tentang kematian Nabi SAW. Nanti baru kita bincang berkenaan penaklukan Baitul Maqdis dan satu persatu lah. Sebab kadang-kadang bila kita baca macam ni, dalam hadis ni dia bila Nabi kata summa, dia bermaksud tertib. Erti kata lain, anda tak boleh terus pindah kepada bahagian akhir tajuk yang ke-6 sebelum nombor 3 atau sebelum yang pertama, tak boleh. Dia mesti ikut tertib tadi. Nanti kita akan bincang, dan saya kata mesti sebut tadi para ulama bahaskan tajuk ni, dan mereka kata 3 yang pertama dah jadi. 3 yang pertama tu dah jadi. Cuma 3 yang berikutnya itu Allah alam. Majoriti para ulama kata belum lagi jadi. Contoh macam kes nanti kita bincangkan, diberikan harta, mana melimpah ruah harta sampai seorang tu diberikan 100 dinar. 100 dinar, tuan-tuan tahu kan jumlah ada banyak mana? 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas. Jadi kalau 100 dinar bersamaan dengan 425 gram emas. Kalilah 1 gram emas berapa banyak? Kan actually puluhan ribu lah dapat kalau dia kata orang tu 425 gram emas tu sangat besar nilai dia. Jadi tak boleh dibayangkan orang tu dapat banyak tu tak puas hati lagi. Nabi kata banyaknya harta sampai last sekali emas macam tak ada nilai. Kita bincang nanti. So kita akan bincangkan yang pertama dulu. Daripada 6 perkara berkenaan, kita akan ambil yang pertama. Demi sesungguhnya kematian atau kewafatan baginda, selawat Allah dan salam Allah akan atas baginda, adalah di antara sebesar-besar musibah dalam kehidupan manusia. Pasal baginda ni adalah kita panggil apa, jalan untuk wahyu turun. Sebab tu kalau zaman kita sekarang, kalau orang tu mati kerana ada ulama mati ke, dia menangis-nangis, dia sedih sangat, dia lupa sebenarnya
Allah Ta'ala pernah matikan manusia paling mulia, bahkan jalan wahyu yang utama di antara kita dengan Allah Ta'ala tak ada perantara kecuali baginda SAW. Tapi Allah Ta'ala matikan baginda. Itulah benda paling besar sebenarnya. Nanti kita akan baca berkenaan para sahabat menangis sebagai apa, bukan sebab Nabi mati, tapi putusnya wahyu Allah Ta'ala daripada mereka. Tak ada wahyu baru dah. Jika tidak, diorang akan sentiasa dapat jaminan untuk dipandu oleh Allah Ta'ala dengan wahyu daripada melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana menjadi gelap dunia pada mata para sahabat. Sunat Allah redha terhadap mereka, dan menjadi rosak timbangan pemikiran ketiga itu, sehingga kan tak setuju ataupun tak percaya sebahagian mereka ni kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita baca dalam kisah sirah, mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu antara yang mula sekali kan, bila dia tahu tentang kewafatan Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Umar adalah yang pertama sekali marah pada orang ramai yang kata Rasulullah dah wafat. Dia siap keluarkan pedang, siapa kata Rasulullah wafat, kepancung kepala dia. Dan dia kata Rasulullah sebenarnya pergi macam mana Musa pergi sekejap, terima wahyu daripada Allah Ta'ala, nanti datang balik. Kata Umar, pasal dia sayang Rasulullah sangat, sampai macam tu dia cakap. Dia lupa berkenaan dengan Rasulullah SAW ni boleh dibunuh, boleh mati dan sebagainya. Sehinggalah ditenangkan mereka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana radhiyallahu anhu dengan kekuatan peribadi dia dan banyak ilmu dia, Abu Bakar tegur kan. Dan memang dia memang ikutkan, memang Abu Bakar tenangkan mereka, dan Abu Bakar baca di hadapan mereka ayat Al-Quran yang mereka sebenarnya pada hari tersebut tak sangka, macam terlupa. Kejap, dia baca ayat Al-Imran 144 di hadapan semua para sahabat. Ayat itu berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Tidak adalah Muhammad kecuali seorang utusan, dan telah berlalu sebelum dia utusan-utusan yang ramai. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah kalau dia mati ataupun dia dibunuh, kalian akan berpatah balik daripada pendirian kalian. Wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurullah syai'a. Barang siapa yang patah balik daripada pendirian dia, orangnya bila mati Nabi tak ada dah nak sibuk ikut agama, maka tak akan mudaratkan Allah Ta'ala sesiapa sedikit pun. Perbuatan dia tak memberi efek kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti memberi balasan pada orang yang bersyukur. Sebesar ini antara ayat yang bila dibaca ketika tu, bila Abu Bakar baca depan orang ramai, ketika itulah baru Umar pun tersentak, dan dia rasa macam itu baru pertama kali dia dengar ayat berkenaan. Sedangkan diorang sendiri memang tahu Nabi boleh dibunuh. Dalam Quran Karim Allah Ta'ala ceritakan tentang para anbiya mati dibunuh. Mana Nabi boleh mati itu memang diorang tahu benda berkenaan. Hatta dalam kisah-kisah yang banyak, macam kisah Nabi hilang depan mereka, lalu mereka bimbang takut Nabi diserang, selalu diorang kelang kabut cari Nabi, takut Nabi telah diserang. Maksud diorang tahu baginda boleh dimudaratkan dengan perbuatan manusia. Allah Ta'ala jaga, tapi Allah Ta'ala boleh juga lepaskan baginda untuk dikenakan sesuatu. Pada peperangan orang tengok Nabi pernah luka, patah gigi, luka kepala, luka tumit. Itu nak tunjukkan bahawa mereka faham, tapi pada hari tersebut diorang macam tak boleh terima. Itu tajuk. Jadi Abu Bakar Siddiq anhu dia terus peringatkan dalam marah. Dan Abu Bakar berkata, dia kata, kalau sekiranya mati engkau ya Rasulullah adalah pilihan, kan, pasti kami akan tebus kematian engkau dengan jiwa-jiwa kami, kalaulah benda tu ada pilihan. Tetapi masalahnya kematian tak ada siapa boleh pilih. Bahkan kisah-kisah para anbiya yang jelas bahawa semua para anbiya mati. Sebelum Muhammad SAW semua para anbiya mati. Cuma mungkin ada orang yang kata Nabi Khidir hidup lagi dan sebagainya kan. Ini di antara kata-kata yang datang daripada sebahagian orang tanpa dalil. Sebab kalau dia kata ikut dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kalau Khidir AS masih hidup, dia kena buat kerja, bukan duduk dalam gua. Macam ada para sahabat lepas Rasulullah wafat, kan para sahabat sibuk menyampaikan Islam, sebarkan Islam, pergi berperang dan sebagainya. Macam itulah keadaan yang sepatut berlaku kalau Khidir masih hidup. Sebab nanti Isa AS pun turun, nanti dia bukan duduk lepak dalam gua, dia akan turun berperang bersama dengan umat Islam melawan Dajjal. Tentera Dajjal datang, dia akan turun bersama-sama, bukan duduk diam dalam gua betapa macam orang kita zaman sekarang kan, kata bahawa Nabi, ada Nabi masih tidur ke masih sekian. Itu masalah.
Bahkan benda ini bertentangan dengan ayat Quran dan surah Ali Imran. Allah Ta'ala firmankan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah tatkala mana Allah Ta'ala ambil perjanjian para nabi. Allah Ta'ala ambil janji semua para nabi yang datang, Allah Ta'ala ambil janji mereka. Janji dia adalah, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demi kerana aku berikan kamu kitab dan juga hikmah. Bagi kamu kitab, penjelasan kitab, kamu adalah utusan Tuhan. Aku bagi lagi kelebihan. Thumma ja'akum rasul. Kemudian nanti akan datang kepada kamu seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Yang dibenarkan apa di tangan kalian. Maka janji Allah Ta'ala ambil daripada semua para nabi adalah, la tu'minun nabihi. Hendaklah kamu semua beriman dengan dia. Kena beriman dengan rasul ni. Wala tansurunnah. Hendaklah kamu semua membantunya. Maksudnya dakwah apa yang dibawa oleh agama Muhammad SAW, macam Isa AS datang ni, dia buat kerja. Orang kita sekarang ni macam ada khayalan. Khayalan dia adalah Nabi tu duduk yang diam dekat Gunung Jerai, yang duduk dekat Batu Cave. Dia tahu kenapa. Sedangkan kalau dia kata Nabi ke wali ke ada, dia kena kerja. Macam para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum bermati-matian sibuk pergi ke Armenia, sampai ke Armenia, Azerbaijan. Mereka sibuk menyampaikan Islam, sampaikan dakwah. Bergerak sampai ke Mesir, sampai ke Afrika. Para sahabat Nabi sampai untuk menyampaikan agama. Bukan duduk diam dekat dalam gua. Tapi ini keadaan yang kadang banyak orang tak faham. Dan memang dalam hadis Sahih Bukhari pun Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat di akhir hayat baginda kata, tidak ada siapa-siapa yang hidup pada malam ini kecuali datang 100 tahun yang akan datang pasti semua dah mati. Memang benda ini dibenarkan oleh kematian sahabat baginda yang terakhir, iaitu Abu Tufail. Bila 110 Hijrah, Rasulullah, itulah sahabat Nabi yang terakhir mati. Maksudnya Nabi kata, siapa hidup malam ni, pada malam ni, Nabi katakan para sahabat waktu Isyak, Nabi kata, siapa-siapa yang hidup pada malam ni di atas muka bumi ni, takkan datang 100 tahun yang akan datang jadi semua telah mati. Maksudnya generasi tu dah habis, tak ada dah. Cuma macam orang kita adalah khayalan-khayalan tadi. Wallahu alam. Sampai bila nak berhenti tak tahu. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang kematian baginda SAW. Dia kata, lamma kana yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah SAW Madinata adaa minha kull syai'in. Apabila sewaktu hari yang masuk dalam hari tersebut Rasulullah SAW ke dalam Madinah, pada hari masuknya Rasulullah SAW ke dalam Madinah, adaa minha kull syai'in, dia terang daripada kerana kemasukan Nabi ini semua benda nampak cerah dan terang. Falamma kana yaumul ladzi mata fihi, dan bila pada hari baginda SAW wafat, kita mati dalamnya, azlama minha kull syai', jadi gelap dekat Madinah semua benda, kata Anas bin Malik. Dan dia adalah khadam Rasulullah SAW. Wama nafatna an Rasulullah SAW al-aidi wa antahina min dafni hatta ankarna qulubana. Dan tidak kami curahkan pada Rasulullah SAW tangan-tangan kami, tak lepaskan badan Rasulullah ketika masuk dalam tanah tu, dan kami tak selesai daripada menanam baginda sehinggalah kami ingkari akan perasaan kami. Maksudnya tak percaya Nabi mati, diorang buat kerja sebab Nabi suruh uruskan. Kan bila kita termatinya seorang manusia Muslim tadi, memang tanggungjawab kita, tak kira orang tu pangkat apa sekalipun, kena diuruskan dengan cara yang diajar oleh Nabi SAW. So diorang buatlah kerja apa Nabi suruh, tapi dalam hati mereka tu selalu macam-macam tak percaya. Diorang tak sibuk uruskan jenazah Rasulullah SAW. Ada banyaklah tajuk berkenaan kematian Rasulullah SAW ni, yang mana di antaranya bahawa Rasulullah SAW sebenarnya mati pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi ditanam pada hari Rabu Isnin 12, Rabu 14 Rabiul Awal barulah baginda ditanam, kena urusan para sahabat sibuk sebagainya, macam nak sampaikan berita kepada semua orang, dan hari itu ditanam pada hari Rabu. Dalam kisah tersebut kita kata panggil apa, bila kita baginda SAW nak dimandikan, dalam hadis yang sahih, para sahabat tak tahu nak buat macam mana, nak tanggal baju ke tidak. Sebab diorang kalau kita biasa tanam mandi jenazah, kena bogilkanlah jenazah tadi, tutup bahagian aurat, tanggalkan. Tapi ketika Rasulullah SAW punya jenazah tu tak nak buat apa. Akhirnya mereka basuh Nabi dengan pakaian-pakaian baginda SAW. Lepas baginda SAW dikapankan dengan 3 helai kain, tapi pada badan baginda tu ada baju. Atau orang kita pergi buat baju untuk jenazah pula kan. Sebenarnya tak payah, dia 3 helai kain cukup dah. Tapi bila baginda SAW tu, pasal diorang tak sanggup nak tanggal. Diorang tak sanggup nak tanggalkan baju baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu punca dia. Memang diorang beramai-ramai menguruskan. Bahkan riwayat-riwayat yang datang yang palsu mengatakan Ali seorang diuruskan, orang lain tak terlibat, tu bohong.
Untuk lebur. Bahkan Nabi ditanam dalam bilik Aisyah. Bilik Aisyah radhiyallahu anha, bukan bilik orang, bukan tempat lain. Tempat mana baginda wafat, itu tempat baginda ditanam. Okey. Berkata Fatimah radhiyallahu anha. Berkata Fatimah radhiyallahu anha kepada Anas bin Malik. Ni pasal sedih sangat bapa dia meninggal. Walaupun sebenarnya ketika bapa dia sakit, dia pernah ketawa atau ketawa bila baginda berikan tajuk bahawa orang pertama akan ikut baginda daripada kalangan keluarga baginda adalah Fatimah. Fatimah yang mati dulu. Lepas baginda wafat, 2 minggu lepas tu Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu anha wafat. Dah mati juga. Ini tajuk sebenar. Tapi ala kulli hal, bila dah kematian berlaku, sedih tu ada. Maka Fatimah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sesudah pengebumian, dia kata, atabat nufusukum an tahsu ala Rasulillah turab. Sanggup, dia kata, diri kalian untuk curah ke atas Rasulullah tanah. Tapi masalah itu adalah dia benda tersebut, kata-kata Aisyah, kata-kata Fatimah ni, dia bapak dia kan, memang dia terasa. Tapi dalam masa sama tidak adalah sebenarnya teguran Fatimah ke atasnya salam, melainkan kerana apa yang dia tahu tentang kelembutan atau sayangnya para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu para sahabat sayang baginda. So dia kata, macam ni korang boleh sanggup nak curahkan tanah dekat atas tak apa kubur baginda sallam. Dan Anas bin Malik diam daripada menjawab kerana nak jaga apa perasaan Fatimah dan juga keadaan yang berlaku. Seolah-olah macam nak kata, kami tak benar, tak redha nak letak tanah kan, tapi kami buat juga kepada baginda sebab baginda perintahkan kami buat. Faham tak? Maksud Nabi ajar mereka itu cara untuk urus jenazah. Diorang takkan lawan cara tersebut. Sayang baginda. Tapi kalau zaman kita sekarang ni rasa Allahu alam kot, rasa dia masuk dalam peti kot, macam style Lenin, Mao Zedong sebagainya kan. Mayat diorang tak tanam tau. Pengikut-pengikut ni taksub dengan dia, dengan pemimpin Korea Utara, mayat diorang tak ditanam. Diorang letak dalam peti awet dan sebagainya, tinggal macam tu. Bagi mausoleum apa tak something, dia letakkan tempat, tak masuk tanah. Wallahu alam, tak terima bumi ke dia tak tahu. Tapi cerita dia memang sampai sekarang kalau tuan pergi kat negara-negara berkenaan, macam di Rusia kan, badan-badan macam Joseph Stalin, masih sampai sekarang diorang preserve. Tuan bayangkan kalau dia kata kita lah punya zaman ni, kalau Nabi mati pada zaman kita, agak-agak macam mana? Kalau kita ni kan suka buat perangai, Nabi suruh buat, dia tak buat. Orang lain cakap, dia buat. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, dia buat juga walaupun hati mereka sedih. Diorang tak sanggup nak curah tanah atas Nabi, tapi kerana itu yang Nabi tunjukkan, diorang buat juga. Kerana sayangkan sunnah tu lebih kuat berbanding dengan sentimen kasih sayang, cinta yang tanpa ikut panduan. Ini asas kena jaga. Baik. Dia kata seolah-olah macam Anas berkata, lam tatib anfusana bidzalika, tak adalah diri kami seronok dengan perkara berkenaan, illa anna qaharnaha, tapi kami paksa diri kami ala fi'lihi, untuk buat imtithalan, kerana mencontohi li amrihi sallallahu alaihi wasallam, kepada perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut yang paling sayang Rasulullah, Abu Bakar. Tapi bila Rasulullah wafat, dia lah paling sedar berkenaan apa yang terjadi. Itu nak fahamkan. Baik. Wa bakal Az-Zahra ala abiha, dan telah menangis Fatimah Az-Zahra ke atas bapa dia, dan telah menangis umat Islam ke semua mereka akan Nabi mereka, dan telah buat apa? Mereka menangis sebab putusnya wahyu. Sebab putus wahyu. Dalam sahih, dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ba'da wafat Rasulullah SAW li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Bakar selepas Nabi wafat, dia bercakap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata, intalik bina ila Ummi Aimana nazuruha, mari kita pergi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah wanita yang dahulu ketika Nabi kecil, dia jaga Nabi SAW. Umur dia pemuda ketika tu. Kemudian bila dia dewasa dan sebagainya, dia dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah, yang anak angkat Nabi SAW. Jadi daripada perkahwinan mereka lah lahirnya Usamah bin Zaid, orang kata anak kesayangan Rasulullah SAW. Jadi bila Ummu Aiman ni lepas Rasulullah wafat, jadi Abu Bakar dengan Umar pergi nak jumpa. Dia kata, kita pergi
berjumpa dengan Ummu Aiman, kita ziarah dia. Macam mana Rasulullah SAW dahulu ziarah dia. Memang Rasulullah banyak ziarah dia, kerana dia ada berjasa kepada Nabi SAW, lepas tu masuk Islam, lepas tu dia kahwin dengan anak-anak Nabi. Jadi anak dia adalah orang kesayangan Nabi. So Nabi sentiasa ziarah dia. So Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia lepas wafatnya Rasulullah SAW, dia cuba nak buat apa yang Nabi tinggalkan. Apa yang Nabi pernah buat dulu, dia cuba buat. Abu Bakar cuba buat. Dia kata falamman tahina ilaiha bakat. Bila kami sampai kepada dia, Anas bin Malik kata, bila kami sampai kepada Ummu Aiman, nampak kami, dia nangis. Faqala laha, dia berkatalah Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman, ma yubkik, apa yang jadikan kau menangis? Apa yang jadikan kau menangis? Ma indallahi khairul li Rasulillah SAW, apa di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah SAW? Maksudnya kalau ikut pada pilihan duduk dengan kita atau berada di sisi Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala itu lebih baik untuk Rasul banding duduk dengan kita, kata Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman. Faqalat, berkata Ummu Aiman, ma abki alla akuna a'lama anna indallahi khairul li rasulihi SAW. Tidaklah aku menangis kerana bahawa kerana aku ni tidak mengetahui. Aku bukan menangis kerana aku tak tahu apa yang di sisi Allah Ta'ala lebih baik untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama'. Tapi aku menangis sebab wahyu telah putus daripada langit. Tak ada wahyu baru dah. Tak ada panduan baru daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila dia cakap macam tu, fatahayyaja huma alal buka. Lalu Ummu Aiman telah memprovok ke atas Abu Bakar dan Umar untuk menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha, maka tiba-tiba Abu Bakar dan Umar menangis bersama-sama Ummu Aiman. Sebab apa? Wahyu tidak ada lagi. Yang tinggal Nabi SAW tu ada, tapi untuk baru tak ada dah. Bagi mereka itulah berkat yang paling besar. Berkat paling besar adalah wahyu itu sentiasa turun kepada Nabi SAW untuk memberi panduan kepada mereka. Okey. Dan tidak berlalu tempoh yang panjang lepas kewafatan Rasulullah SAW, sehinggalah telah murtad sebagian orang Arab daripada Islam. Murtad sebagian orang Arab pasal ketika diorang masuk Islam tu, ketika Fathul Makkah berlaku, ketika tu kekuatan Islam dapat kelihatan sangat dahsyat. Tapi sebahagian mereka yang masuk Islam pada akhir hayat Rasulullah SAW, mereka ni masuk Islam dalam keadaan Islam tengah kuat. Jadi mereka kadang-kadang masuk kerana sentimen, bukan kerana betul-betul ada keimanan. Sebab tu Allah Ta'ala tegur dalam surah Al-Hujurat, bila Allah Ta'ala nyatakan qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Allah Ta'ala jawab balik, suruh Nabi kata qul lam tu'minu, katakan hai Muhammad kepada orang-orang Arab ni, kamu belum beriman, kamu belum lagi beriman. Lam tu'minu walakin qulu aslamna, tapi cakaplah kami telah Islam. Kamu yang orang Arab Badui ni kata kami telah beriman, tapi Allah Ta'ala tegur, qul lam tu'minu, hai Muhammad cakap pada mereka kalian belum lagi beriman. Kalian bukan ya beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cakaplah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman belum masuk dalam hati kamu. Ini memang teguran yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran. Bila orang Arab Badui duk kata kami telah beriman, maka Allah Ta'ala kata suruh cakap kami telah Islam, sebab iman belum masuk lagi. Berbeza dengan para sahabat yang masuk Islam ketika Islam tengah lemah. Memang kalau kita perhatikan sebenarnya tu tajuk kemunafikan dan sebagainya hanya berlaku lepas Islam kuat. Ketika Islam tengah lemah, tak ada orang tajuk-tajuk ayat orang munafik, tak ada. Sebab tu kalau kita perhatikan ketika di Mekah dahulu dan muhajirin awal, ansar awal masuk Islam, mereka ni memang masuk Islam kerana percaya Rasulullah SAW. Berbeza dengan yang kemudian masuk ni, ada yang masuk kerana orang lain masuk, dia masuk juga. Last sekali dia tinggalkan. Bila Rasul wafat, dia orang pun macam tak ada dah, maka dia start murtad. Dan ini dikata adalah permulaan munculnya fitnah, ujian terdugaan daripada umat Islam. Kerana ini telah berkata Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab Tazkirah beliau, dia kata perkara pertama yang menggelapkan terhadap Islam ni, perkara yang menyelubungi Islam, perkara gelap menyelubungi Islam, yang mula-mula sekali adalah kematian Nabi SAW. Kemudian sesudahi kematian Umar. Nanti kita bincang kenapa Umar punya kematian menjadi tajuk. Kerana semuanya kematian Nabi SAW, dengan kematian Nabi SAW terputuslah wahyu dan tamatlah kenabian, tak ada kenabian baru dah. Dan keburukan yang pertama sekali buruk yang muncul adalah kemurtadan orang Arab. Sebagian kabilah-kabilah Arab murtad. Dan ini adalah permulaan
permulaan terputusnya kebaikan atau kekurangan kebaikan. Berkata Abu Sa'id itu Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia tidaklah kami lepaskan tangan kami daripada Rasulullah SAW. Ini Abu Sa'id Al-Khudri punya kata-kata ni kita lepas tadi. Dengan kematian Umar pula, terhunuslah pedang fitnah dan terbunuh lepas tu Uthman bin Affan, dan ini adalah qada dan qadar Allah Ta'ala untuk terjadi. Memang kita kata lepas matinya Umar baru dah start keluar Khawarij, keluar Syiah dan sebagainya lepas Umar mati. Sebab tu kena faham rintitan lah. Nanti kita akan baca nanti insyaAllah tajuk tu. Jadi itu di antara permulaan kita panggil apa fitnah yang berlaku pada umat Islam dan kematian Rasulullah SAW. Dan lepas wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia telah ambil tindakan Abu Bakar ni sebenarnya banyak kita panggil pengajaran yang patut belajar oleh umat Islam. Antaranya adalah seorang pemerintah sebenarnya dalam Islam, dia bukan berdasar kepada suara ramai tindakan dia. So Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia nak keluarkan tentera untuk perangi orang tak bayar zakat, ketika itu para sahabat majoriti tak setuju. Hatta Umar pun tak setuju. Sebab zaman Nabi ada orang tak bayar zakat, tapi Nabi tak pernah keluar tentera. Tapi ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia berijtihad. Dia nampak kalau dia kata benda ni dilepaskan, besok orang tinggalkan benda lain, lusa orang tinggalkan benda lain. Tinggal zakat, tinggal zakat, lepas tu nanti tinggal solat, jadi dia pun keluarkan tentera. Ini contohlah. Dan kisah sebut pasal Rasulullah wafat, yang murtad yang tak nak bayar zakat, Nabi palsu. Ini 3 benda yang berlaku zaman Abu Bakar. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dia usahakan dan dia berjaya untuk menghentikan fitnah tersebut. Abu Bakar memerintah 2 tahun saja. Tapi dalam 2 tahun dia memerintah tu, dia sibuk dengan orang murtad, Nabi palsu, orang tak bayar zakat. Dia perangi. Walaupun macam kita sebut tadi kan, walaupun dia cuba nak buat benda berkenaan, ada tentangan ataupun tak setuju dari para sahabat, tapi para sahabat Nabi SAW ketika tu diorang pegang dengan arahan Nabi SAW, yakni aku perintah kamu dengar dan taat. Walaupun diorang tak setuju, tapi kerana arahkannya adalah Abu Bakar, diorang tak buat jemaah baru. Orang kita pelik kan, bila kita ni suka mufaraqah. Saya baru ni ada kes, orang tanya berkenaan masalah solat. Kalau imam tersilap, A ikut sampai habis, tegur lepas solat, atau B kita mufaraqah. Majoriti orang Islam kita di Malaysia ni semua mufaraqah. Majoriti. Sedangkan kalau ikut pada para sahabat Nabi SAW dahulu, bila Nabi, diorang perasan Nabi tersilap, tapi diorang tak berani nak cakap apa benda. Tapi lepas solat baru cakap. Maka Nabi terus, kalau riwayat ini datang berkenaan dengan solat 4 jadi 2, Nabi terus tambah 2 rakaat dan terus solat, terus sujud 2 kali sujud sahwi. Kemudian yang kali riwayat yang lain berkenaan Nabi solat 5 rakaat. 5 rakaat, don't follow sampai habis. Tapi lepas tu diorang bising. Nabi masuk rumah, Nabi keluar balik tengok diorang bising. Nabi kata, kenapa ni? Dia kata, ya Rasulullah, engkau solat 5 rakaat. Nabi terus pergi ke depan dan Nabi terus sujud 2 kali dan diorang ikut Nabi SAW. Dia kata benda sini, bab-bab ni tricky sikit. Saya perhatikan banyak orang kadang tak tahu adab-adab berjemaah dengan imam telajak nak buat macam mana. Dia sebenarnya boleh saja, anda tak perlu mufaraqah. Tapi banyak orang Malaysia kita punya ayat adalah kalau imam sekian mufaraqah, imam sekian mufaraqah, semua mufaraqah. Ini berpisah daripada jemaah yang sebenarnya tak diajarkan sedemikian. Bahkan anda boleh ditegur imam lepas solat dan imam betulkan, anda ikut pembetulan imam. Allahu'alam. Tapi ini sudutnya yang kita kata tentang bagaimana para sahabat Nabi SAW dahulu, mereka sebenarnya lepas Rasulullah wafat, itulah bencana yang besar. Tapi mereka tidak tidur lepas Nabi wafat. Mereka terus bergerak dan menjaga agama Islam ni dan sebarkan sampai ke seluruh pelosok dunia. Bukannya mereka duduk diam lepas Nabi wafat, duduk depan kubur Nabi, tak ada. Ini di antara perkara-perkara yang kalau kita perhatikan balik, termasuk di antara peringatan yang kita kena jaga. Zaman kita sekarang ni banyak orang kena fikir tentang Islam. Dia kata dia cari Islam masuk hutan. Ni yang Perak baru ni keluar tentang buat penempatan dalam hutan. Ini semua ni adalah khilaf kepada para anbiya. Tidak ada para nabi tinggal dalam hutan. Saya ulang balik bukalah semua Quran daripada ujung ke ujung. Anda takkan jumpa kisah para nabi tinggalkan kaum dia duduk dalam hutan. Hatta Nabi Lut, kaum dia berliwat-liwat pun dia masih tinggal dalam bandar untuk menegur kaum dia. Tapi pelik zaman kita sekarang ni, dia ada idea. Orang-orang jahat kita lagi masuk hutan. Wallahualam. Saya tahu kenapa. Tapi
Tapi ini di antara perkara yang sebenarnya pernah diperhatikan balik. Sebab dalam kisah para sahabat memahami arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya, ada pengajaran bagi kita. Jangan sekali-kali kita cuba faham agama tanpa lintas para sahabat Nabi SAW. Maka kalau ada orang kata apa kita ada guru, kita ada ulama yang pertama selepas para anbiya adalah para sahabat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-100, wasabiqunal awwalun, dan orang yang bermula ini awal-awal masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Dan kumpulan ni orang kata walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa ikut para sahabat dengan baik. Tiga ni, muhajirin awal, ansar awal, siapa ikut mereka dengan baik, hatta kita boleh jadi. Allah Ta'ala janjikan apa? Radiyallahu anhum wa radu an. Terreda Allah Ta'ala terhadap mereka dan mereka pasti redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka tiga golongan tadi, sahabat yang awal dan yang siapa ikut mereka dengan baik, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Ini sepatutnya ini yang kita perhatikan balik. Sebab kadang-kadang saya faham ada orang dia sayang guru dia lupa sebenarnya sahabat Nabi lebih atas berbanding guru awak. Jangan kita salah faham. Kita tengok macam kita tolak sahabat, buat sendiri mazhab, mana boleh. Hatta para imam-imam 4 mazhab pun sebenarnya apa mereka katakan daripada masalah halal atau haram, sebenarnya mereka mengambil daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma anda baca kitab kecil, anda tak nampak nama sahabat kat situ. Nak tahu bagi kitab besar, anda akan nampak sebenarnya bila Imam Syafi'i kata sekian-sekian, siapa sahabat Nabi yang terlibat. Bukan mudah-mudah Lepas tu, tapi banyak orang tak nampak perkara ni. Meninggalkan para sahabat punya cara memahami dalil, itulah melahirkan Khawarij, melahirkan Qadariyah, Jabariyah, melahirkan Syiah. Semua sekali punca tinggalkan para sahabat punya cara pemahaman dalil. Sebab tu jaga-jaga pada zaman kita sekarang ni, banyak orang akan berkata kita hormat guru, tapi lupa sebenarnya guru nombor satu kita lepas Nabi adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti sambung kemudian. Nanti kalau saya sempat nanti saya akan berikan dia punya nota nanti insyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.